Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allahumma aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wal ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Insyaallah ini kita akan masuk dalam membicarakan tentang kitab siam. Kita dalam membicarakan tentang siam. Siam ataupun saum, dua-dua masdar daripada suama. Suama yasumu siam, suama yasumu saum. Dua-dua itu masdar. Kita dalam bicara tentang puasa. Puasa lidah ini puasa ni difardukan pada tahun kedua Hijrah. Kedua Hijrah. Yang mana sebelum itu, sebelum ada puasa Ramadan ni, orang pakai puasa 3 hari dalam sebulan. Lepas tu sekali dengan puasa Ashura tu ada 4 kali. Sebulan 3 hari. Lepas tu setahun sekali. Itu Nabi suruh buat 2 kali. Jadi 5 kali. Sebulan 3 hari, tahun 2 kali. Lepas tu dinasahkan. Nasah bil asqal. Nasah tu Tuhan ganti yang lebih berat. Nasah dengan sehari 2 hari, 3 kali sebulan, jadi sebulan bulan Ramadan. Ini dia panggil nasah bil asqal. Nasah dia buang hukum lama, tapi dia panggil lebih berat. Seperti juga jihad, fardu jihad. Asal tak boleh jihad. Zaman Mekah tak boleh. Zaman Madinah boleh jihad. Mana dia ganti asal tak kena pulang, malah wajib kena pulang. Dulu masa di Mekah minta kan. Sekarang juga dia nak difardukan. Maka jadi wajib. Ini berdasarkan pada ayat ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum furidu, orang difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mana puasa ni tidak kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad je. Sebelum tadi ni puasa je. Kita juga semayang. Kita difardukan semayang. Muhammad dulu pun kena semayang. Cuma ada beberapa hukum yang dibuang. Dia nasab, dia panggil hukum baru. Tapi puasa ni memang daripada sunnah. Nabi-Nabi semua ada puasa. Maknanya semayang, puasa, haji sepakat. Semua Nabi 3 ni memang ada. Juga dalam ayat lain, syahrul Ramadan unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan ni sebenarnya dia bukan nak cerita tentang puasa tu. Dia orang Islam ni bila masuk Ramadan ni dia tumpu puasa. Bukan tu tak haji sembahyang pun puasa tak. Atau untuk aurat pun puasa juga. Sebab dia terlupa sebenarnya bulan Ramadan nak bagi tahu turunnya Quran. Quran ni apa? Quran ni hudan, sebagai petunjuk, bayinat dan juga bukti. Itu dia kata perlembagaan ni, undang-undang ni. Faman syahidah minkum, bila tengok anak bulan fala semua puasa. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ni mari nak bagi tahu turunnya Quran. Nampak anak bulan last, kena buat puasa. Jadi orang utama je turunnya Quran. Bulan puasa dia. Kitab siam wa syara'itul wujubul siam arba'a asya'. Dan syarat wajib puasa ni arba'a asya'. Ada 4 perkara. Pertama, al-Islam. Dia kena Islam. Mana orang kafir di luar. Wal bulugh, sobi budak di luar. Wal aql ataupun taklif.
Orang yang matang dah, orang berakal, bagi lah. Maka budak terkeluar. Wal qudrah ala saum, dan juga kemampuan dia untuk puasa. Ataupun sihat model untuk puasa. Dan yang kelima nak tambah iqamah. Ada tidak ada visa ni. Mana iqamah ni? Dia tidak musafir. Tak ada visa, dia tak buat tu buat itu. Dia tidak musafir, maka dia kena puasa. Kalau dia musafir, dia rusak. Dia boleh pilih nak puasa atau tak nak buat puasa. Wa faraidu shaum arba'a asya'. Fardu puasa ni ada 4. Pertama niat. Yang kedua imsak 'anil akhir wa syarab. Dan seterusnya jima' dan kepada ta'amalul khair. Fardu puasa ni pula ada 4. Pertama kena niat. Ini jadi kita kalau ulama ada mazhab Hanafi tak perlu dah bulan Ramadan belum puasa. Mau nak puasa bulan puasa kena puasa dah. Lama-lama dah bulan puasa. Kamu tak ada niat dah. Masuk Ramadan lagi puasa jangan-jangan. Tak ada niat. Dan kedua imsaku anil akil wa syarab, menahan diri daripada makan dan minum. Mana tak boleh makan dan minum? Tak sengaja kat sini dah. Kalau sengaja makan, tak boleh tak. Kalau makan, kita kalau batal puasa pun tak boleh kita makan. Kalau contoh orang sakit-sakit, sakit buah pinggang kan, 4 jam sekali kena minum air. Maka kalau betul dalam 4 jam tak minum air, mana akan berlaku lebih sakit lebih tu. Mana dia boleh minum, makan tetap tak ada. Dia nak jaga kehormatan bulan Ramadan tu. Di simak mazhab Hanafi, kalau makan dengan sengaja kena kafarah juga. Kodok pun kena, kafarah pun kena. Kerana di segi sengaja. Sama juga, mana dia setubuh. Bila dia setubuh, subuh ni makanan bagi batin, faraj. Maka dia kena kafarah. Gak batin di perut ni adalah makanan bagi zul. Bila dia sengaja makan, maka dia kena juga kodok dan juga kafarah. Dia tak betul tak, so ustaz kita duduk mengajar. Kalau tak tahan sangat, buka dulu, minum air. Lepas tu baru setubuh. Seolah-olahnya maknanya kalau kita minum air dulu, kita batal puasa kita kerana minum air, bukan kerana setubuh. Dia tak kena kafarah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki kena belaka. Satu masalah kau ajar orang tanpa keperluan untuk dia buka puasa, maka haram tak boleh. Tak ada sebab jari pun. Maka kau buka sama dengan minum air ke dengan setubuh, dia ke sama je. Kena kotak, kena kafar, kafar. Wajimah dan juga setubuh. Baca puasa, setubuh. Ketika ni setubuh, kemudian maghrib. Lepas setubuh tu maghrib. Kalau mazhab Syafi'i tak gugur kafar. Kalau mazhab Hanafi gugur dah. Ataupun dia setubuh, kemudian dia musafir. Atau lepas setubuh sakit, maka gugur kafarah. Di sisi mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tak gugur. Dua masalah. Ketika jimat ni, kalau kata dia jimat banyak kali, mana sehari 3-4 orang macam tu, maka kafarah dia mazhab Hanafi sekali. Mazhab Syafi'i ikut berapa kali? Kalau 5 kali kafarah. Ada 2 bulan tu 5 kali, 10 bulan. Apa gitu. Ataupun dia setubuh dalam keadaan tidur. Mana batal lagi kuasa atas. Ya, batal. Dan seterusnya tarum madul khair, sengaja muntah. Dia korek muntah, maka batal puasa. Mana syarat sah puasa?
Itu kata fardu dia. Syarat sah puasa ni pula kerana mesti di Islam. Itu syarat. Tadi mula-mula syarat wajib puasa. Kalau syarat sah dia, pertama dia kena Islam, lepas tu dia kena akil. Sama juga tadi, dia kena tahirin minan haid wa nifas, suci daripada haid dengan nifas. Yang keempat, alim. Dia tahu yakunul waqt qabilan lisam. Dia kena tahu waktu tempoh puasa. Bukan puasa lah bulan mana. Dia kena tahu 4. Cukup 4 ni baru sah jadi puasa dia. Kat cara nak isbat puasa tak puasa, pertama sekali kamal Sya'ban, sempurna Sya'ban. Kalau kita 29, 30 tak tahu ni, bulan tak nampak, tengok anak bulan tak nampak, maka sempurna. Ataupun ada nampak, walaupun yang nampak tu, yang tengok tu orang plastik, maka dia tipu. Dia yang teropong tu tak payah semayang pun, tapi dah ada dia teropong, maka riwayat itu diterima. 2. Yang ketiga, memang ditengok oleh orang sikoh, 2 orang sikoh, percaya. Yang keempat, last sekali ditengok oleh mana-mana orang Islam yang dipercayai riwayat. Contoh sekali, senang, Indonesia hujung belah ni, Somalia hujung belah ni. Daripada Indonesia sampai ke Somalia ada straight, semua negara main Islam. Jadi 2 ni wakil. Indonesia tengok, kalau Indonesia nampak 6 bulan, semua puasa. Kamu ada di timur juga dia. Kalau Indonesia tak nampak, tak ada Somalia. Somalia nampak, maka puasa. Tak ada balong buang ini esok, tak ada lusa. Waktu tu pun Islam tak nak bersatu. Muka tengah ni semua Islam. Luar pada tu lah, ni Amerika, atas ni Eropah lah, bawah ni Suria lah. Ada Indonesia sampai ke Somalia lah. Pasal dia nampak, dia kapal puasa tu. Sebenarnya dia tak nampak, Somalia nampak, dia kapal. Maka satu lah. Dia tak ada lah berlaku hari ni berlaku tu, esok berlaku tu. Kalau Muhammad Gaddafi tu bagaimana? Dia cakap sama orang, orang hari ni esok dia lusa. Mana 4 cara kita nak isbat Ramadan. Ada puasa-puasa pada segi bahasa kita lagi imsak. Imsak ada nahan diri, siang-siang ada nahan diri lah. Ada segi istilah syaraknya, ada imsak, ada mufaddal. Kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini yang dimaksud dengan niat yang dikhususkan. Kita buat perkara menahan diri daripada batal puasa dengan niat yang khusus. Dia bagi buat puasa di sisi. Walladhi yuftiru bihi sha'im 10 asya'. Dan perkara yang batalkan puasa ini ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang batalkan puasa. Pertama, ma wasala 'amdan ila jawfin aw ra'sin. Apa yang masuk dengan sengaja, sama ada jauh ni mangkuk masuk sini jauh, ataupun roksin dalam kepala kan, lubang hidung sini masuk lubang hidung, lagi lubang link. Tapi fatwa Mu'asalah kata tak payah ada hidung dan telinga ni dalam mana pun, tak ada kena-mena pun. Masuk jauh-jauh ni sini, nak bawa hidung dalam mana ni, nak tinggal dalam mana pun tak. Dia dulu lah, dulu jangan disebabkan dengan tarik tip ni. Sekarang boleh disebabkan dengan tarik tip hadisah ni. Buat tahun baru, mana tak tengok, tak batal. Tak batal. Dan dalam jauh ni tak dikira kalau masuk tu kerana terlupa. Bila terlupa, 3 periuk makan, lupa maka tak batal. Ataupun kerana disiang kan, kerana disiang lupa, kerana ikrah. Ada orang puasa kan, tak makan, tembak, tak makan, 3 periuk 3 periuk. Maka tu tak kira, kita tak iktibar benda ikrah. Ataupun kerana jahat, dia ingat sampai zuhur je,
puasa ni, puasa boleh makan dah. Dia makan. Kalau tak tahu, maka tak batal. Kalau tahu, batal lah. Ataupun masuk zubab, dua isyak tu masuk lalat 5 ekor, tak batal. Ataupun masuk ubat torik ni, masuk debu-debu jalanan. Kalau kita kat Mesir ni kan banyak debu, masuk kilo-kilo pun tak batal. Begitu juga benda hampat yang bermain di celah-celah gigi. Ada celah gigi sikit nasi pun mulai tidak apa? Tidak batal. Ataupun uzbalah kaki, duduk kerja kilang tepung, masuk debu-debu dalam mulut, maka tak batal. Jauh. Lalu kena fi hadis abilai, cocok atau buat suntikan di salah satu jalan, iaitu kubur dan dubur. Cocok waktu masuk badan, masuk ubat apa batal. Orang ni tak batal. Tapi kalau ubat yang kita masuk tu kat mana-mana tu dia mengenyangkan, maka batal. Saya tak ada apa boleh masuk tu tak. Boleh berlari dulu. Maka kalau tadi kita makan, dia tak mesti orang sekali makan kot ni. Dia batal. Makan mesti ke mulut. Asal ke mulut, dia kata tutup mulut ni. Bukan tempat lain untuk makan. Maka batal. Wal qaid amdan, muntah dengan sengaja, maka batal. Mana roksi tadi, kalau dia kuhul celak, maka tak batal. Ataupun kitrah masuk air dalam mata, sakit mata ke pam air, maka tak batal. Dia celak-celak dia maksud Nabi ni macam ni. Celak-celak ni dia macam spek mata. Celak dia macam spek mata. Ibarat orang dah bunuh, mata dah makin lampu, maka dia pandang Nabi sebagai celak. Jadi bila kita ni sekarang ni tak dapat nak pastikan celak tu asli ke tak asli, maka tak perlu pakai. Tak perlu pakai. Kerana apa? Dia membawakan mata kita. Macam orang tak perlu pakai spek, kita bagi dia pakai spek, itu akan rosak mata dia. Jadi macam celak tu juga. Bila kita tak tahu asli tak asli, jadi kalau tak asli, rosak mata. Bila rosak mata dia, mudarat kali. Maka mudarat dia ni haram dan Islam. Haram yang zat, kena angkat dia. Bila kita tak nak pasti celak ni original tak original. Kalau tak original, rosak mata. Memang celak kalau original, asal yang tak nampak gabur ni, bila kita pakai sesuatu embun kali. Jadi kita pakai spek. Jadi celak-celak fungsi dia macam kantang spek mata. Bila kita tak tahu dah original, maka tak perlu pakai. Jangan faham dah pakai itu kan sebenar tu. Dia kena faham juga fungsi tu. Fungsi tu. Jadi bila kita tahu original, maka kita jangan pakai. Tahu original confirm, baru pakai. Kerana dia tu fungsi dia untuk elokkan mata, jadi cegah oleh mata. Macam cincin Muhammad Rasulullah ni, orang kita pakai dia asal benda, dia hukum khususiat situ. Benda ni fungsi dia tu cok mohon. Lepas tu kita pakai. Bukti kita cok mohon. Lepas zaman Nabi SAW, Abu Bakar pakai. Lepas Abu Bakar meninggal, Umar pakai. Lepas Umar meninggal, Osman pakai. Zaman Osman jatuh cincin, dilepak dekat Riki Arish nama seorang Yahudi, duduk situ belak-belak, jatuh. 3 hari dikorek pergi untuk cari tak jumpa. Jadi ulama-ulama kata cincin dia tu macam cincin Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman hilang cincin tu, maka hilang kerajaan. Bila hilang cincin Tangan Osman, start berlaku fitnah pada umat Islam. Sampai dia sendiri bertegur baca bunuh. Start daripada tu umat Islam tak pernah bersatu sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau dia tak beradu salah Allah, dia beradu faham. Dia tak beradu faham, dia beradu orang Islam. Yang penting dia beradu apa? Dia tak akan sepakat sehingga dia kiamat.
Jadi benda tu comot macam anak. Kita buat cok jawazat ni lah, tak payah bila anak main cok dengan aku. Boleh tak boleh? Tak boleh. Nanti mesti anak buat cok KBT. Buat cok, tak boleh. Maka benda tu khusus, benda khusus ya. Pakai anak tu. Kalau putih benda tu, mana sahabat pakai belaka dah. Umar semua tak ada. Umar pakai kafah ya Umar. Wal mau itu. Malai Umar mati tu sebagai pengantar. Abu Bakar Jarrah buat nama dia, dia. Anas buat Alhamdulillah. Jadi ulama kata kalau buat ayat satu lengkap tak boleh. Tapi kalau sikit-sikit kalau berbeda Al-Quran kita tak apa. Bismillah. Tak apa. Alhamdulillah ya Allah Akbar tak apa. Tak ada satu lah Bakar. Kenapa? Kerana benda tu khusus. Ibu dah itu tak faham. Beli makan. Allah tak cinta Nabi, kita ni kata pakai benda tu. Dia kata yang muzi. Bukti kata dia tu cok Nabi pakai mata depa. Kita pakai nak tunjuk mata, betul? Kalau tidak pakai bawah. Jadi bila nak ngesah, dia pusing. Cok. Apa benda tu khusus ni? Siap hukum khusus ya, tak etibar. Nak buat hukum. Macam mana Nabi dia beri recommendation pada Uzaimah. Uzaimah ni mana-mana orang dapat ambil buat saksi macam dua orang lelaki. Maka tak boleh kita kias tu. Kerana dia tak boleh usaha. Kerana dia kuasa dia tu. Maka pada dua dia tu macam dua saksi. Maka tak boleh. Kenapa? Kerana dia suruh kumpul khusus. Kerana Nabi kahwin lebih depan, kita mengatakan tak apa Nabi sebelah. Aku baru 5. Maka tak boleh. Sebab situ khusus ni siap benda sabit khusus ni, maka tak boleh tiba jadi jadi kena tahu dia kunci buat apa-apa. Asalnya pun bila Nabi nak hantar utusan surat pada semua pemimpin-pemimpin ni, jadi ada 2-3 orang sahabat yang biasa berurusan dengan orang luar, orang ajam. Jadi kita tegur dia kata, orang luar ni, orang ajam ni, kalau tak ada cok, tak ngesal, tak baca apa surat pun, dia kira tak rasmi. Dan Nabi tiba bila kata, tak apa, buat cari. Ada cari perak. Sebab bila perak, baca Nabi okey. Muhammad 1, 3 berkata, Muhammad Rasulullah. Kemudian dia pakai, bila pakai mata duduk bawah. Kita pakai mata duduk atas. Maka mata bawah. Bila dia nak cop, dia pusing, dia keluar. Kata Abu Bakar pun, Umar pun, Osman ada khusus ya. Cok mohon. Aku bila cok mohon, maka tak boleh. Macam kita nak buat cok bebek kurang, tak ada. Ada budak petani tu di Syria. Dia 3 betul, dia buat betul cok jawazat ni. Sampai ni tak keluar. Sampai ni tak keluar. Orang pergi cok. Orang pergi cok jawazat. Orang pergi cok jawazat, pergi cok kan dia. Bayar dia je. Cok kan lekang. Dia tangkap ke dia, orang ini tak terbuka. Fikir masa dia kena. Masa dia pun ni juga orang kali. Wal wad'u amdan fil farj. Dan setubuh dengan sengaja dalam faraj. Kalau hasyafah, walaupun masuk pada belakang, tak ada masuk dulu. Ada masuk je. Ni bila sebut faraj ni mana sekali pun punggung pun. Wa inzal an mubashir, keluar mani dengan direct. Dia fikir, imagine, atau dia tengok benda, tengok gambar, tengok orang keluar mani. Itu baru betul. Tapi kalau dia pegang orang yang dia pegang mak dia keluar mani tak murid dia tu tidak betul. Dia pegang kak dia keluar mani. Maka tak apa? Tak betul. Hanya mubashir ni bila haid tambah dia berlapis. Tapi kalau sengaja tak betul. Hanya orang mubashir ke akad ihtiram. Seperti mimpi. Maka tak apa? Tak betul. Wal haid. Orang haid batal lalu puasa. Dia puasa pukul 8 ni, pukul 9 puasa. 9.30 dia keluar. Dah maka batal lalu.
nak pergi minum air, makan. Tak boleh ditunggu, tak apalah, buka sekali itu ni. Tak boleh, dia minum air. Kan duduk dalam keadaan haram dan duduk perempuan, masa makin dia kena batal. Wal nifas, kita juga ada nifas, maka batal masa dia. Wal junun, gila, full time atau part time. Perempuan dia gila, maka batal. Ataupun riddah, keluar Islam, maka batal masa dia. Ataupun izmak kuliah, pensan dah hampir sehari tu, lapar lagi sampai puasa ni, maka batal. Pensan yang banyak ni batal. Ataupun wasuk, mabuk, batal. Wa yustahabu fi shaum salasah asya', dan disunatkan atau digalakkan dalam puasa ni 3 perkara. Pertama, ta'jilul fitr, kena cepat buka. Tak nak Allah lagi. Ada orang lain tak apa lah. Kita 16 jam boleh tahan. 5 minit gaduh tu makan. Muazzin ni pun dia makan. Ada makan minum air, cuma jangan makan dulu. Lubang isyak gitu. Makan buka, minum air, azan. Jangan pergi azan dulu, betul buka. Masuk, minum air, biarlah. Wa ta'khir suhur, lewat sahur ni jangan awal. Sebab kita tak ada imsak ni. Imsak ni tak habis. Sebab dia canggah dengan ayat Quran tu. Ayat Quran ni tak tahu. Mana ya? Hatta tabayyana, tak ni ke subuh. Maka dalam hadis yang lain ada Nabi kata, kalau tangan kita, tangan kita ni, duk mulut kita ni ada lagi makanan, azan tak habis makan. Habis. Buktinya imsak ni tak ada. Tak ada asal, tak habis pun. Dia canggah Al-Quran hatta ni wayah. Asal kita confirm subuh nak makan ni. Bila confirm, ada lah. Malah kita lewat kan, duduk tengah-tengah makan azan, apa ni? Jangan lempar dulu tangan kamu. Mana pun, cuma baru nak masak, baru nak siang baru dia. Lewat lah. Kalau duduk tangan, duduk mulut dah makan. Orang azan, tu boleh makan habis. Batal juhri minal kalam, dan tinggalkan benda-benda sia-sia dalam kalam ni. Mana bulan puasa ni, bila orang ajak sembang, anak sahib, ajak kutuk mana air, ajak dulu cakap benda-benda ngarut ni, bulan puasa ni. Koyak ke dia, anak sahib puasa ni. Tak apalah, buka dia, aku tanggung belajar. Tak apa. Tinggal benda-benda kawan. Orang kata slow lah, saya banyak bila bulan apa? Puasa. Dan juga iftar ala tamrin. Dia nak buka dengan tamar. Atau sunat juga, jangan kuat gerai tu. Tengok kuat ondel-ondel tu apa. Ada tamar tu. Lepas tamar baru betul lah. Baca Al-Quran, banyak baca Quran Ramadan. Bulan lain tak baca tak. Bulan Ramadan baca lebih ya. Berkau tahun tu. Banyak lah. Dan juga digalakkan banyakkan sedekah bulan Ramadan. Bulan lain tak ada kita sedekah. Bila Ramadan dengan membanyakkan sedekah. Ayah Rumusiyah masa ayam, dan diharapkan puasa ni 5 hari. Mana 5 hari ni tak boleh kita puasa. Walaupun kita nazar gitu. Aku dulu biasa ni puasa ni awal Syawal atau Syawal ada. Kalau mazhab Syafi'i mula itu dah. Dan aku hari hari haram puasa, nak puasa apa? Azan Nabi kena puasa juga. Pukul 8 ni naik. Ada haram puasa nanti. Hari dan 2 hari raya. Hari raya Aidilfitri ada hari. Maka haram kita puasa situ. Wa ayyam tasyrik salasa. Dan juga hari-hari tasyrik 3 tu, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari melontar. Bagi yang tak buat haji ni, bagi orang tak buat haji, tak ada apa lah bagi orang buat haji tu. 3 hari ni hari melontar. Maka hari melontar ni haram kita buat puasa. Sekali masuk hari raya, pada 4 hari direct. Hari haji, betul. 1, 2, 3.
gaji 10, 11, 12, 13. Direct 4 hari ni haram buat puasa. Sehari lagi hari raya Fitri. Sebab tu disunatkan hari raya Fitri ni kita kena semayang lewat. Mana kena bangun makan dulu. Banyak orang dia pergi semayang hari raya Fitri, kadang-kadang tak makan lagi. Sedangkan situ haram dah dia buat puasa. Jadi biar ada fasa Ramadan dengan Syawal. Maka dengan sebab tu kita buat hari raya Fitri ni lewat mayang. Makan kenyang, tidur dulu. Pukul 10 baru mayang. Baru mayang raya. Itu betul konsep. Kita salah. Raya korban kena cepat. Kena cepat secepat-cepat. Sebab kalau boleh makanan mula-mula hari tu raya korban tu. Tapi tak, kita tengah malam dulu boleh makan. Itu busuk je. Pulang kan. Padahal hari mula-mula benda kita makan hari tu raya korban tu. Tapi lewat tak boleh makan. Makan lain dulu. Dia lari konsep dia tu. Ini kembali pada asal itu terbaik je tu. Ya? Usaha buat gitu. Wa yukrah shaum yaum Syak. Dan makruh puasa hari Syak. Jadi hari Syak 29, 30 hari. Puasa Ramadan ke tak Ramadan ke tak. Untuk Syak mari ini illa aywafi adatan lahu, kecuali sepakat dengan kebiasaan dia. Kena hari Syak ni memang hari Isnin ataupun hari Khamis, yang mana dia mau puasa. Maka dia boleh buat puasa. Kalau dia tak biasa, maka tak boleh buat puasa. Dia bila masuk Syakban, orang yang lazim puasa, maka dia boleh puasa. Bila orang tak ada puasa, memang dia ni puasa Ramadan. Dia lahirkan bulan Ramadan. Jadi dia tak puasa dah. Bila masuk 15 tak boleh puasa dah. Kecuali orang yang lazimi. Mana kalau hari Syak pun memang kena hari dilazimi puasa. Hari Isnin jatuh, hari Khamis jatuh. Maka baru dia boleh buat puasa. Tak boleh. Nawawi haram puasa hari Syak. Imam Nawawi haram tak boleh puasa hari Syak. Kita juga yukrah dalam perkara makruh ni mubalaghah. Kita dalam komo masuk hari Tizak, masuk hari Raidung ni. Maka kalau nak buat pun biasa-biasa, jangan pakai dalam telan. Kita juga benda makruh ni zuhud ta'am, rasa makanan. Masih kedak elok, kedak apa, nanti buka makan sedap lalu kan. Tak payah rasa dah. Kalau nak rasa pun makruh, dulu dah tulat, bukan telan. Wal hajamah, kita juga makruh kita pegang puasa. Pegang dah malam. Wa man wati'a fi nahar Ramadan, mana-mana orang yang setubuh siang Ramadan, tidak wal amidan, sengaja fil farus. Bila sebut farah ni masuk ni dubur, masuk dari kubur. Orang ke binatang tak kira. Kena ni gomo binatang ni. Maka dia setubuh juga, mana-mana orang yang setubuh siang Ramadan, sengaja di farz, fa'alahil qada' al-kafarah, maka dia kena qada', dia kena ganti bagi puasa dia. Kalau puasa dia batal, dia ganti semula. Dan juga kafarah, kena bayar kafarah. Kafarah dia apa? Pertama, iqtur rukbatil mu'minatin, dia kena merdekakan hamba yang mukmin. Tak boleh hamba yang kafir, dia cari hamba mukmin. Tak ada hamba sekarang ni sebab tak berlaku perang. Tak berlaku perang, tak ada hamba, bila berlaku perang, banyak hamba. Hukum hamba ni satu hukum yang Tuhan tekan. Kerana bagi pulang oleh manusia, orang Islam, kerana masa mukalah menjadi tawanan, orang pakai buat hudud kepada kamu. Bila kamu menang, buat hudud pula. Sistem hamba ni satu sistem Tuhan tekan. Dia tidak datang. Kalau dia nampak hukum, satu hukum tentang hamba ni pelik. Banyak agak pelik dia. Dengan dia kita hamba. Cuma sekarang ni bukan tak berlaku hamba, ada lagi hamba. Kalau tu perang tak ada hamba. Dia dapat tahuan, hamba lah ke. Maka kafarah dia pertama bila dia setubuh, maka dia kena merdekakan seorang hamba. Hamba tu macam hamba sempurna, tak boleh cacat, mesti orang mesti boleh bekerja, tidak ada aib-aib yang boleh dihantar semua. Fa'ilam yajid, sekiranya tak ada hamba,
Fasiyam, maka puasa syahran tatabi'an, 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut sampai 49 hari batal. Aku bilang apa? Jangan berturut-turut semua 2 bulan, 60 hari. Anda kena cari lah time yang tak ada tempat haram puasa. 5 tadi tidak boleh kena situ. Nanti kena puasa dia. Sebab tu dia kata sini kata punya fa ni kita ada satu-satu. Lagi tak boleh selesai ni, maka tak boleh dia kena. Lagi tak boleh selesai ni, boleh dia kena. Bukan kata dia guna lah dia guna dia takhir, mana boleh pilih kita. Macam merdeka orang dah sumpah kan, dia boleh pilih nak merdeka hamba ke, ataupun nak boleh makan, ataupun nak puasa. Fa'in lam yastati', sekiranya tak mampu. Sekiranya tak mampu, fa'it'am, tak mampu nak puasa, maka dia boleh beri makan siti dan miskinan, 60 orang miskin. Setiap seorang miskin secupak kafar. 60 orang miskin, setiap seorang secupak. Lebih kurang berapa secupak? 600 gram. 600 gram, 5 kilo lebih sikit. Tadi 30 kilo lah, 32 kilo lebih lah. Kalau sebut, kalau 60 orang. Mazhab Hanafi dia boleh seorang makan 60 kali. Kita cari mana-mana orang miskin lah, 60 kali orang makan. Tak mesti 60 orang. Orang miskin seorang tapi 60 kali. Sama macam 60 orang miskin. Tak apa masalah. Fa'alata wa alaihi siyam, mana-mana orang yang mati dan ke atas dia ada lagi puasa, mana ada lagi kotor. Dia meninggal, ayah kita meninggal, ada 5 hari tak nak ganti lagi puasa. Minum Ramadan pada puasa wajib lah. Kotak Ramadan ni ut'ima'anhu, maka diberi makan dengan anhu, dengan harta peninggalan dia tu, ataupun harta daripada waris ni. Likul yaumin, setiap hari secukup. Ayah kita tinggal 5 hari kali secukup, 600 gram, 1/2 kilo lebih sikit. Mana miskin, disebut miskin ni, mana orang fakir pun termasuk. Dipanggil iza istama'a iftara. Iza iftaraka istama'a. Benda ni dia duduk sekali lain-lain, tapi kalau dia duduk lain-lain sekali. Mana dia sebut miskin, mana iza iftaraka istama'a. Dia sebut miskin, fakir masuk. Kalau miskin pun dapat, fakir pun lagi dah dapat. Tapi mazhab Hanafi dia beza kan, fakir tu makna miskin, miskin tu makna fakir. Beza kita ni orang teruk fakir lah. Miskin ni orang tak cukup, fakir tak ada benda. Mazhab Hanafi dia terbalik. Tapi kalau disebut miskin wa fakir, makna iza istama isaraka. Bila duduk sekali tapi makna lain-lain. Miskin lain, miskin ni tak cukup. Kalau kerja 2 kali, cukup. Fakir tak ada benda, agak orang bagi, orang tak bagi, tak ada yang makan itu. Maka bila istama'a iftaraka, mana beza. Ini dia bagi furuk fikir, benda-benda yang hampir sama, ataupun ada sudut-sudut yang sama, ataupun beza dalam hukum mereka. Wa syekh harami iza ajaza anil-qab an-saw yuftiru wa yut'im an kulli yawm muddan. Syekh yang tua ni, mana orang tua lah, mungkin Syekh besar ni, Syekh besar ni orang tua tak mampu dah nak puasa, maka dia boleh buka wayutim, dan dia kena beri makan setiap hari secukup hari dia. Mazhab Hanafi ni boleh. Mana kita ada mak, kita tahu dah mak kita buat benda tak larat ni, boleh sebelum masuk Syawal. Sebelum masuk Ramadan pun kita buat keluar fikir.
Mak aku ni memang tak puasa dah. Dia mah kau bayar. Betul kan jika sebelah susah pula. Perlu duit, bayar selalu. Malah Nafi ni boleh, dia nak bayar zakat untuk 10 tahun tu. Hau tak, misal tak masuk dia kata aku tak tengok bulan. Dia nak tahu setiap tahun dia kena 1,000 zakat. Dah pula buat 10,000 lah pergi lah 10 tahun relax. Saya bayar. Boleh. Sama juga dia nak bayar apa? Dia nak bayar sebelum Syawal, sebelum Ramadan. Dia nak bayar selalu apa? Zakat. Boleh. Zakat fitrah dia bayar selalu lah. Tulang saya susah dia. Pergi lalu. Sesuai tak boleh dia kata macam korban. Dia tunggu masa. Tak boleh korban bila-bila. Apa mayang boleh korban. Dia kata gitu. Maka kalau kita ada orang tua, mak ayah kita ke yang tak larat dah nak puasa, maka dia boleh buka, makan. Tapi dia kena beri sehari secepat. Kalau 30 hari, 30 cepat Allah. Al-hamil wal-murdi, orang yang hamil walaupun anak zina. Dia hamil dan anak zina. Ataupun murdi, orang yang menyusu. Sama ada menyusu itu mustajar. Kerana sewa, dia susu banyak. Susu lebih rumah, ada stok. Maka dia buat di mata sewa. Maka termasuk juga sini murdi. Ataupun jadi tabarruk. Susu banyak. Dia jadi memang suka sedekap susu dia. Tabarruk. Ataupun dia menyusu binatang. Dia menyusu kucing dia, menyusu cacang susu. Maka orang duduk sini in khafata ala anfusihima. Sekiranya kedua-dua tu takut tentang diri dia. Takut kalau tak makan ni susah tu ni nak menyusu makan. Makanan tu jadi orang kita seorang ibu tu makan tu jadi susu. Maka tak makan puasa tak ada susu lah. Maka kalau dia takut tentang diri dia, aftaratan dia boleh buka dua-dua tadi, hamil dengan murdi tadi. Alaihima tak kata kedua, kata hamil dengan murdi tadi, kena kotak. Kotak dia tak ada benda fidyah, ganti puasa je. 3 hari batal tu, maka 3. Fa in khafata 'ala aulihima, sekiranya dia takut tentang anak dia okey tak apa, tapi anak kandungan dia bersalah, tak makan tu semua dia. Aftaratan dua-dua tadi boleh buka, tapi dia kena qada dan juga kafarah ani kulli yaum, setiap hari secupak. Maka secupak ni riblun wa sulus bil iraqi. Kiraan negeri tak. Lebih kurang kiraan sekarang ni nak tu berat. Nak tu 1 liter ni 1.5 kilo. Nak tu. Hanafi dah lah. Sama ada kerana takut dia ke, takut anak ke, bila dia buka maka kena kotak. Hijab atau barang saja. Wal marid, dan orang sakit, wal musafir, dan orang musafir ni safaran tawilan, safar yang panjang, iaitu tawilan ni mubahan. Safar dia safar harus. Kerana satu rahim, kerana usaha niaga, ada apa. Bukan safar maksiat. Tawilan ni 82 kilo. 82 kilo kira 82 kilometer. Yuftiran, dan dua-dua tadi boleh buka wajib diam, tapi kena ganti dulu. Kita musafir. Sebab tu kata tidak, dia bukan kita yang lah dengan masyarakat ni. Kita yang lah kerana safar. Bila dia safar tak kisah, mudah ke susah dia musafir, dia boleh buka. Kalau kita yang lah, kita rasional kau ukur tadi dengan masyarakat. Maka banyak mana sekarang orang yang musafir ni tak boleh buka dah, tak tahu kan, tak ada masyarakat tu. Maka masyarakat tadi tu hikmah dia, Raful Kharaj tu hikmah dia. Biasanya orang bila musafir ni susah, dia pergi tempat yang asing bagi dia. Maka dia dapat rukhsah. Maka bila dia duduk situ, dia boleh guna rukhsah. Tapi kalau dia musafir tu memang nak buat maksiat, pergi tu memang pergi tonton, memang nak nampak. Pergi zazik memang nak bawa orang. Tonton, dia siri dia. Ni zazik. Maka dia tak boleh sana. Dia tak boleh. Tapi kalau bis safar, dia tak ada, dia pergi, dia masuk rahim, cuma tengah tu berlaku robakan.
tengah tu berlaku robelan. Maka situ dia boleh rusak kerana dia bukan niat berdasar. Di mazhab Hanafi tak apa, nak rompak banyak pun rusak tak dapat. Dan dia ahli taklid tadi sudah. Cuma dia nak buat tu terus lah dia tak boleh rusak. Kalau macam seperti ni, kalau orang ni keluar kilometer pun, ribu-ribu kilometer dia berjalan, tapi tak ingat sampai. Dia memang keluar rumah, so start kereta, dah sampai ke Scotland mana. Maka dia tak boleh tu. Tak perlu sehari. Dia sembahyang je biasa lah. Biasa dia kena niat pada awal. Musab. Wasam fi safar afdal min al-fitr illa mitadarrar bi. Maka puasa dalam musafir ni, kita dalam musafir ni kita puasa juga lebih afdal daripada kita buka, sekiranya tidak mudaratkan apa-apa. Tak ada mudarat apa kita ni puasa. Kerana puasa tu lebih khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Siyamukum khairul lakum. Kamu puasa itu lebih baik. Tapi kalau ikut ahli zahiri, mazhab zahiri, wajib dah nak buka. Bila musafir wajib kena buka. Haram dia buat. Habis. Faslun fil ahkam i'tikaf. Fasl dalam bab i'tikaf. I'tikaf ni dia pelengkap puasa kita. Ini antara sunnah Nabi SAW yang manusia pada tinggal. Di mana-mana pun ni antara sunnah yang ditinggalkan oleh semua orang. Nabi SAW ni masuk je hari ke-19, masuk 20 Ramadan ni, ditinggal dah semua urusan. Ketika duduk masjid, bawa semua barang, semua duduk masjid, sehingga keluar sampai malam kan baik. Maka ni man sanna sunnah hasanah. Mana-mana orang hidup sunnah yang telah mati, mana-mana orang yang buat benda orang manusia tinggal lama dah, maka dia akan dapat pahala. Bukan maksudnya buat benda bid'ah, buat benda bid'ah, tak, benda ni tak ada, hilang lama dah benda ni. Malah diriwayatkan Nabi ni saat-saat akhir hidup nak meninggal tu, 2-3 tahun sebelum dia meninggal tu, tak, hari ke-12 tu masuk, hari ke-11 tu masuk dah. Mana 20 hari dia i'tikaf. Ni petanya Mesir pun hilang. Pakistan itu Pakistan mengiam, apa gabungan negara dia turun, menteri-menteri dia turun i'tikaf. Besar ada i'tikaf. Mana kita tinggal semua rusak. Mari bawa semua kanan tu masjid. Tak ada apa nak buat, tidur. Tak nak baca Quran, malas, zikir malas, ngaji-ngaji malas, tidur. Boleh pahala. Tak ada. Dia orang tidur boleh pahala ni, tidur orang zalim ni. Ni kita tidur boleh pahala banyak. Orang zalim kan, bila dia sedar buat zalim orang, tapi dia tidur boleh pahala dia. Jangan kita letakkan. Maka ni mesti dihidupkan. Kita balik kita minta kita saat-saat akhir tu tinggal macam kalau tak ada orang. Lepas tu ramai pula air raya, subuh malam raya tu ramai, subuh tak ada lah. Kalau Tuhan disembah tu tak lain. Tak ada tu. Mana i'tikaf ni, satu mazhab Hanafi wajib i'tikaf. Kerana kalau dia tak i'tikaf, tak sempurna puasa dia. Sebagai menyempurnakan Ramadan itu, maka dia kena i'tikaf. Sebab tu i'tikaf ni kata syarat di sisi Hanafi. Nak sempurna puasa dia, kena i'tikaf. I'tikaf sunnah mustahab. I'tikaf ni kalau dari segi bahasa ni al-lubus, lepak duduk dalam tu. Tak pergi mana dah duduk dalam tu. Dari segi syaratnya, iqamah bil masjid bisifatul makhsus. Dia duduk dalam masjid ni kan dengan sifat yang khusus. Niat i'tikaf duduk. Ikut nak baca, nak apa, setengah-setengah sahabat sampai jahit. Bawa mesin singa tu masuk jahit. Orang kita je nampak masjid ni, tempat ni tak boleh buat benda apa. Zaman Nabi kat masjid ni kan, semua benda, semua urusan itu. Nak urusan pejabat situ, nak urusan job pun situ, nak bagi zakat situ, ngaji pun situ, nak tidur pun situ, nak rehat pun situ, nak rehat sebelum pergi perang pun situ. Semua situ.
Maka di Hanafi harus orang perempuan dia itikaf di rumah dia. Sebab dia kata kalau semayang apa betul di rumah. Itikaf apa tak betul rumah tak itikaf. Ni perempuan di rumah tu dia itikaf. Kalau rumah dia tempat semayang. Kalau boleh dia ada sudut-sudut semayang tu lah. Tempat luar bila dia kata ada sudut untuk semayang tu. Orang tu duduk situ. Anak nangis nanti. Jika ada hajat maka dia tak apa, dia tak datang. Kita ada tempoh perlu kita lagi. Ada urusan kisah parah ni. Cuma jangan leceh lah. Bukan kisah parah apa pergi lah spinning apa semua lah. Tak ada. Kata dah lah. Kita pukul 8, pukul 4 kerja macam ni. Keluar. Habis kerja sah masuk dalam masjid. Aku tak ada. Bukan kata bila masuk juga aku terbakar ke apa. Biar duduk itu. Bukan. Ada pukul keluar perlu keluar. Cari nasi. Nak buka ni, kita nak buka mana tak ada nasi. Lagi cari tak. Bila air duduk luar. Dia berak apa semua. Berak kat tu. Tu segala tu keluar, maka boleh keluar. Iktikaf ni sunnah mustahab. Sunat yang digalakkan sangat. Walau syaratan, maka dia ada 2 syarat. Pertama dia kena niat yang iktikaf. Yang kedua lubus di masjid. Niat dalam masjid. Masjid SPE ni dia kena kat masjid. Yang masjid ni mana masuk dia buat Jumaat. Selain daripada tu tak tahu. Tapi mazhab Hanafi tak apa. Pasal tempat dia mari tiba apa semayang. Tempat semayang maka dia pun dia nak tahu masjid tak masjid ni mana dia atas niat orang yang wakaf. Orang yang wakaf dia bukan mesti orang masjid kat besar. Kena ada ni, kena ada dewan, kena ada tempat semayang mana. Bukan. Dia atas niat. Mana kalau dulu kecil, mana buat untuk semayang fardu je. Dia sibuk perlu dah kita buat Jumaat ni mana ramai kita. Maka dia tukar niat ni. Tapi jadikan kata ni masjid lah. Maka jadi kita masjid ni Jumaat. Surau ni tak buat Jumaat. Balasah ni tak boleh zakar. Tak tepat tu. Asal tepat itu buat semayang ke tak? Mana dia kira? Boleh juga. Wala yakhruju minal i'tikaf. Dan tidak terkeluar daripada i'tikaf ni ma'zur bagi orang yang nazar. Dia nazar dulu biasa dia kena i'tikaf 10 hari. Lepas tu bila kita nak nazar ni, biar benda payah kita nak buat ni. Pertama, yang kedua dia kena ta'ambud dekat diri Tuhan. Aku dulu biasa ni i'tikaf 10 hari. I'tikaf ni benda susah. Nak buat ni orang betul-betul tak kuat juga ni buat. Nak duduk dalam masjid payah. Kita kalau boleh malas nak pergi. Tapi duduk dah tu. Maka bila nak nazar mesti benda-benda tak. Kalau nazar benda-benda mulia tak boleh. Ataupun meninggal benda-benda harum. Aku nazar ni kalau duduk biasa ni tak nak makan nasi dah. Maka tak boleh. Kerana benda tu harum nak makan tak nak sudah saya nazar. Aku dulu biasa ni tinggal zina. Maka tak boleh lah. Kerana zina memang tinggal dah. Kerana dia haram. Dan juga mesti nazar ni benda yang payah lah. Apa kadang nak belanja pergi Husin tu, naik ban, tak payah lah. Bayar dulu. Wala yakhruju min i'tikaf, tidak terkeluar pada i'tikaf orang nazar kecuali hajat nas. Tidak nazar dalam sini ala itlaq lah. Lagi ataupun Ramadan ke, atau tak ada apa nak buat hari ni, nak i'tikaf. I'tikaf. Kalau mana di i'tikaf tu, mana dia tak boleh keluar kecuali hajat manusia. Ada hajat umat wakaf, gitu lah. Tak kena tengah duduk itu. Kerja, 8 ke apa, 8 ke 2, 8 ke 2, kerja apa? Balik masuk lah. Ikutlah apa-apa urusan, hajat macam tu. Cuma jangan dilencong lah, bila dilencong batal. Masuk dengan niat semua. Ataupun uzur bil haid wa nifas. Dia itikaf keluar ke, balik. Dia duduk dalam tu. Ataupun nifas. Ataupun sakit al-marid la yumkin mukamu alaihi. Sakit yang kata tak mungkin dia nak duduk dah situ. Ini pergi buat, ini pergi hospital, nak ubat. Maka tu waya betul bil waqti dan batal i'tikaf ni dengan setubuh. Jumpa bini dah beli setubuh dia tu batal. Setubuh balik rumah. Ada itu. Kita pergi sikit kat masalah zakat fitrah dan zakat pahala. Jelas sekali dalam bab zakat jelas sekali.
Faslu fi zakatul fitr. Ada satu bab Ramadan juga ni. Mana zakatul fitr tajibu zakatul fitr bisalah satu asya. Bab terakhir dalam zakat. Maka zakat fitrah ni wajib. Zakat fitrah ni dengan 3 perkara. Pertama, dia kena Islam. Yang kedua, wuru besar min akhir yaum min syahr Ramadan. Tenggelam matahari pada akhir masuk bulan Ramadan. Mana dia lahir lepas maghrib. Kalau maghrib tu dia lahir, dia kena bayar dia. Ataupun dia sempat hidup. Maghrib tu dia hidup ni. Azal maghrib tu tak tinggal, mungkin kena bayar. Dikir masuk lah Ratu Islam di rumah. Masuk tak masuk ni start maghrib lah. Dia masuk maghrib, hari baru dah lah. Bukan 12 malam. Kita 12 malam. Ada dia maghrib tu tukar. Apa ada malam kambing malam Jumaat tu. Mana orang dia lahir situ, terbenam matahari, masuk maghrib tu, lahir situ. Atau meninggal situ, maka dia kena zakat juga. Dikir. Dan yang ketiga, wajib zakat ni wujudul fadl min quwwatihi wa quwwat iyalihi fi zalikal yawm. Iaitu ada fadl, ada lebih. Ada lebih mana kita dah sampai 30 Ramadan tu malam tu, kita tengok beras kita ni. Ada nak makan yang raya ni. Sehari 2 hari ni. Tak ada benda nak makan. Maka tak perlu apa. Tak ada benda dah zakat. Kita cari zakat buat dia. Iaitu keperluan makanan asasi dia dan juga kuat iyalihi. Makanan untuk keluarga dia cukup untuk dia, keluarga tak cukup, maka tak kena buat keluar. Dia pula berhak cari zakat pada hari itu. Mana zakat ni untuk orang mudah lah hari raya, tak ada makanan dia ada pun, hari raya ada makanan. Dapat zakat dia boleh beli makanan itu fungsi dia. Jadi harta ni nak bagi sendiri. Kerana kita lebih tahu orang yang perlu ke tak. Bagi kematian agama ni tak tahu ke mana ke tak. Tak sampai dah lepas 5 bulan baru bagi. Sedangkan dia perlu nak makan air raya. Bukan dia nak makan lepas 5 bulan. Makan air raya tak ada pemakanan. Kita pergi ke dia. Jadi dia boleh, kalau tak ada makanan, dia boleh beli makanan. Atau dia nak guna untuk keperluan lain. Serah betul dia. Wa yuzakki an nafsihi amman talzimahu nafaqah minal muslimin sa'at min quwwat badan. Dan dibawa keluar orang-orang yang zakat ni pada untuk diri dia dan orang yang dilazimi, orang yang bawa tanggungan dia tu, nafaqah dia daripada orang Islam. Iaitu apa? Sa'at min quwwat badan. Secupak daripada makanan asasi pada setiap negara. Bahkan dulu maka kalau tak ada satu artal Rasul Biraki 5 artal dan juga sulus 1/3 kiraan ini kira. Lebih kurang berapa? 2.8 kilo. 2 kilo lebih lah, dekat 3 kilo lah kita bayar. Mana 2 kilo setengah. 2 kilo 8 gram. 800 gram. 850 gram. 2 kilo 80 gram. Baki rubuk lah 3 kilo. Baki kilo terbelah rubuk tu daripada 3 kilo, maka tu harga satu. Kalau Hanafi 8 dapat harta. Tak boleh kita ikut Darul Ifta tu. Darul Ifta tu menang geni sebab dia ikut harga Aish. Hantar bila makan Aish. Tak boleh ikut tu. Bila hantar makan Aish lain. Hantar makan beras tu lah. Beras tu sekilo apa? 5 geni. Mana 12 geni? 12 geni setengah kena baru. Kalau makan basmati, gini. Sekilo 10, mana kena 25 geni kena baru. Itu iftar tu makan asas ini. Kita bukan makan benda tu, lari masuk tu. Kita kena bawa keluar, kita makan. Kita makan beras 5 geni sekilo lah. Nanti kena bawa keluar 12 geni lah, 12 geni setengah. Faslun fil qasmin sadaqah. Fasal dalam bab bahagian sedekah. Bagilah. Fasal dalam bahagian sedekah. Fasal dalam bahagian sedekah, bahagian zakat. Zakat ni bagi pada siapa? Turfa zakat, diserahkan zakat ni ila asnaf
ada 8 asnaf. Sama ni allazi, yang mana zakarahumullah ta'ala fi kitabil aziz, yang mana termasuk sendiri dalam kitab dia. Qala ta'ala innamas sadaqat lil fuqara, sesungguhnya sedekah ataupun zakat ni adalah untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang kerja pungut zakat. Tapi lebih di luar kan, orang kerja mana agama lah duit zakat lalu. Dia pun hidup dengan duit zakat, orang sombong. Nak sekat agak belajar, dia pun hidup dengan duit zakat. Pandai-pandai cermin diri tu. Jangan hina orang terima duit zakat. Ni kat guna istilah-istilah. Kalau cerdik beasiswa, kalau bodoh dia beasiswa, kalau bengap zakat. Allah Akbar. Zakat lah ke kita ni? Dia pun hidup dengan zakat lah. Tak ada zakat mampu gerah dia. Terus ada buat istilah menghina gitu. Satu zakat lah ke? Wa mu'allafah qulubihim, dan orang yang kata mu'allaf masuk Islam, ataupun orang kita boleh tarik masuk Islam. Kalau di India sosok tu, estate tu, cuba yang Majlis Agama bagi dia zakat. Berapa orang? 5 orang anak-anak. Ambil 5,000 seorang. 5,000 boleh setahun. Kena 2 kali masuk Islam. Aku duduk sini tak ada orang yang diam itu tolong. Ni pun ni boleh. Mana boleh zakat ni guna untuk tarik orang masuk Islam. Lama dia tengok boleh. Macam ni mazhab Nabi dia kata gugur lah. Mu'allah tak ada bagi lah. Biarlah dia masuk Islam tu dengan kefahaman. Dia pegang Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar zaman dia, Mu'allah ni tak bagi. Jadi orang yang ditangani tayar Nabi, maka dia kata Umar ni dia batalkan nas lah. Sayyidina Umar dengan power dia tu, dia batalkan nas. Takkan nas tu bagi. Bukan situ maksud dia. Masa zaman Sayyidina Umar ni zaman jatuh semua tangan dia. Rom pasir semua jatuh. Mana dia tak nak orang masuk Islam kerana nak dapat zakat. Jadi masa tu Islam tu tinggi dah, izah dia sampai kemuncak klimak dia. Maka masuk Islam biarlah dengan kefahaman bukan dari nak zakat. Wafir riqab, dalam bab merdekakan hamba. Kita ni memang orang yang selalu merdekakan hamba. Tak boleh tengok orang Islam jadi hamba mana-mana, kita pergi merdeka. Maka berhak dia bagi dia tu. Dia pun habis dia untuk merdekakan orang, dia zakat ni begitu. Wal gharimin, orang hutang, lekat hutang saya nak bayar. Yang dia tu tak mampu dah nak bayar hutang. Maka zakat nak bayar, jangan betul nak bayar. Bagi sabilillah, dan dalam sabilillah. Ada orang perang pun belajar tu. Rasa dia buat benda-benda fisabilillah ni, dia buat keluar. Dia keluar berdakwah kan? Setiap tabligh tu bagi zakat dia. Dia keluar jihad, maka marilah kamu nak tanggung maka anak beranak dia sehingga dia balik. Kalau dia meninggal, sehingga anak dia boleh berdikari, baru dia boleh tarik pada zakat. Lagi anak dia berdikari, dia buat keluar zakat lagi kan? Wa ibn sabil, ataupun orang ibn sabil, orang musafir, ataupun orang butuh bekalan. Dia musafir kena rompak hilang semua. Pergi majlis agama minta zakat. Maka kalau kita perhati 88 ni semua orang ni. Maka la juz. Tak boleh kita zakat buat masjid, zakat buat sekolah. Dia lari fungsi tu. Ni 88 ni semua orang, bukan batu ni. Kalau kata masjid tu, mana kalau kita tabung masjid, tak boleh kita masuk zakat situ. Kalau dia tak ta'yin, situ dia nak bagi pada apa, buat miskin ke, buat belajar ke, buat fisabilillah macam Mesir kan. Sehingga dia ada khusus kan, zakat emas, zakat untuk yatim, zakat untuk ni, zakat untuk ni, zakat. Jadi kalau kita tahu nak bagi orang miskin, boleh. Tapi kalau tabung umum je, tak ada. Tak apa. Dia kena beri ke orang. Bukan bagi buat sekolah, bagi buat bangunan, bagi buat jalan, buat kondo, beli tanah, langsung beli tanah ni. Untuk pendek kata zakat-zakat ni, dia kena berhabis lah. Dia kena berhabis, bukan boleh simpan ni kat istihar. Lebihan zakat kami ni 25 juta. Oh bodoh, dengan duit dia. Duit awak simpan lah. Ni duit Tuhan suruh tak saruh, habis, beri berapa. Jangan ada tinggal sikit pun.
Sebab tahun depan masuk sekolah. Maka dia kena berhabis zakat ni. Kita kat tunggak 2 tahun zakat. Ingatkan biar air tunggak. Zakat tunggak ke apa ya? Tu Ustaz. Wa ila ma yujad minhum, dan di kalangan orang masuk di dalam kategori tadi, la yaktasi al-aqal misal sulfin kullu sulfin illa amin. Maka tidak dihadkan paling kurang 3 daripada setiap sanad tadi kecuali amin. Maknanya kita zakat ada dapat ni 10,000. Afdal kena bilang adalah pembagian setiap. Maknanya setiap orang menerima tu ada wakil dah. Wakil orang miskin, wakil orang yang tak. Kalau tak boleh kurang daripada 2. Tak boleh kurang daripada 3. Mana boleh juga orang tu dia dapat 3 bahagian. Kerana tengok-tengok miskin dia ni. Lepas tu fakir lagi. Lepas tu belajar pula. Mana boleh beri 3 bahagian. Kurang pada tu tak boleh. Maka ambil 1 bahagian. 1 bahagian tu tak boleh lebih dari. Kalau ambil tu sudah digajikan, mana dia tu profesor dia gaji, dia tak boleh zakat. Dan dia tak ada gaji 2,000 gaji ni. Sebenarnya kutip zakat ni. Tadi kita jumpa kaunter kutip ni mana-mana tu kan. Kalau SMS ada, lain ada dalam bilik air mana kita zakat. Tapi nak agih zakat tak jumpa. Tak jumpa. Kalau jumpa kita tahu kita nak kita tengok kau. Tapi kalau kita berjalan negara-negara masih ada, Syria contoh, Turki, masih ada lagi bait rumah ni. Tengah-tengah jalan, lekat-lekat duit kat letak situ. Tengah jalan apa nasi ada duit kat letak situ. Duit je lah. Ni kat habis orang isi. Habis orang isi. Nombor tiang, nombor longkang. Tak boleh pun. Memang satu penghinaan pada orang belajar. Ada juga orang kata orang belajar dia tak boleh zakat, tak ada sebutlah senang. Tak ada apa, tak ada senang di situ. Fakir mana orang ngaji, orang kaya. Nak tengok muka. Bersolak lah ke? Miskin pun. Gharimi mah hutang pun. Tak ada piti apa-apa, pinjam orang pun malu jumpa orang. Aib dia. Gharimi mah belajar. Fisabilillah belajar fisabilillah. Awak jihad tak ada, orang ngaji apa je. Orang tolak rekod ke tidak hampa je kita ni. Lain bila tu. Baru sabil, mau sabil. Maka berhak dapat zakat ni. Tolak amin. Dia amin pun gomoh rapat lah. Ini kau orang lebih perlu kita tak beri. Faham satu la yajuz dafuha. 5 ni tidak harus kita bagi zakat untuk mana dia. Al-ghani biman, orang yang kaya dengan harta atau bikas bin dosa atau mewarisi kan, dia dapat satu ayah ada 20 juta. Kita tak bagi zakat ni. Nanti kalau kita bagi zakat dalam gelap, kita takut orang tahu kita bagi zakat, bagi dalam gelap. Nanti tengok cina. Oi, Sri tu 3 juta gaji. Maka gugur zakat kita. Dia buat keluar semula. Kalau tak malu, minta mula. Memang kaya kata tak boleh zakat. Kalau orang kaya, gugur dia nak dapat zakat. Tapi kalau dia kaya, tapi dia ambil, kenapa tak dapat? Ataupun kita yang dapat, kita miskin dapat zakat, itu kita belanja dalam seri tu. Kita belak-belak, kita tu tak apa. Dia kira lari dah. Aku tukar dah dia punya tasarruf ni. Bila tukar tak apa dah. Al-abd hamba tak boleh beri zakat ke dia. Wal Banu Hashim, orang Banu Hashim, Banu Muttalib, iaitu dua-dua pada keturunan Nabi lah. Syarif Syarifah dia lah. Maka dia tak boleh ambil zakat. Kerana dia ada khusus Ghanimah yang Faid. Jadi bila zaman Abu Hanifah dan zaman Malik, perang tak ada mana dah. Kerana negara semua dah dibuka. Jadi dia tengok ahli bait ni selok susah. Sampai orang buat main, buat hina pun. Jadi dia fatwakan, dia kata terima yang boleh bantu zakat tak ada. Dia boleh buat Syed minta zakat ni. Mana Syed yang Syarifah boleh minta zakat. Boleh pun zakat sekarang. Kerana fatwa sendiri daripada Abu Hanifah dan Imam Malik. Bila tengok ahli bait ni susah selok. Kalau buat main ke dia, maka beri zakat. Wal kafir,
Bagi zakat dalam gelap dia tengok kafir, maka tak gugur zakat kita. Kita buat keluar gelap. Kelima ni tak boleh kita bagi zakat. Wa man talzamu muzakki nafaqatuhu fala yanfa'uha ilaiha bismil fuqara wal masakin. Mana-mana orang yang dilazimi kena buat keluar zakat dan juga nafkah dia, la yanfa' dan dia tidak bayar atas nama fuqara dan juga masakin. Maknanya bini kita selok susah, memang sesok gila dia tu, maka tak boleh kita bagi zakat dia. Kerana nafkah wajib dia. Kita tak zakat tak boleh bagi pada anak kita kerana nafkah kita. Kita ada ayah kena tanggung, maka tak boleh bagi zakat kita kerana dia jadi nafkah. Kalau jadi nafkah maka tak boleh bagi zakat. Nafkah zakat ni orang yang bukan nafkah dia. Adik-adik dia nafkah ni boleh bagi. Kalau tak betul itu buat zakat ni mak saudara mara. Dia kadang-kadang tolong orang jauh, ibu sepupu ni, pak saudara ni selok. Anak saudara ni susah. Adik-adik sendiri kena susah tak bagi. Maka kita bagi dulu. Bila tak ada orang boleh terima, bawa keluar zakat kan, dia tak ada orang terima. Habis dah orang nganu tak ada terima, kayu lah ke tak. Maka bagi ke faham. Sama macam lagi korban, bagi situ. Tak ada dah orang nak terima, maka bawa boleh bawa keluar. Lagi dalam tu tak habis, maka tak boleh bawa keluar lah. Bagi dalam. Tapi kalau bini bagi suami tak apa. Bini kaya, suami senang. Maka boleh. Dan dia tidak nafkah. Boleh bisa zakat dia. Faslun wasadaqah tatawwu sunnatun wa hiya fi syahr Ramadan akid wa yustahab tawsi'ah fihi. Sedekah sunat ni, sedekah tatawwu ni sunat pada bulan Ramadan ni akid dan digalakkan sangat, wa yustahab dan disunatkan tawsi'ah fihi, kena perluan dan galak. Kena masuk bulan Ramadan ni berbanyak sedekah ni dalam bulan Ramadan. Nabi bulan Ramadan tu banyak dia. Maka dalam bulan Ramadan kena tausiah, kena keluarkan sedekah. Kita dulu tak bagi seorang dua ni, bulan Ramadan yang 10, 20 yang tu lah. Habis kita alhamdulillah. Ada soalan? Ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astaghfirna wa yarhamna wa yarhamna. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi dinina musibatan